Okey, muslimat sekalian, muslimin-muslimat, bila kita sebut tentang bahagia, okey, Ustazah nak juga tengok komen. Jadi kena ada telefon lain untuk saya tengok komen. Okey, bila kita sebut pasal bahagia, apakah yang kita perkara yang boleh membahagiakan? Cuba senaraikan kepada saya, boleh respon, saya baca komen. Perkara-perkara yang boleh yang boleh memberikan kebahagiaan. Boleh tuliskan tak tuan-puan sekalian? Masya Allah, boleh tuliskan tak? Oh, ada yang tulis bonda ayahanda Irham Ayu, Lia Lydia, Samariam. Dengar pun dah bahagia, excited. Itu dia sebenarnya. Ya, video call dengan UH. Betul, video call direct lepas ni. Setiap kali slot memang akan buat macam tu. Saya tuliskan nombor ready 011 2090 berapa? 1527. Okey. Jadi bolehlah nanti kita buat video call. Kita akan pilih lebih kurang 4 orang, 5 orang untuk mana-mana yang dapat. Boleh nampak nombor tu ya. Okey, subhanallah. Boleh tak? Okey, ada yang tulis punca bahagia, sumber bahagia anak yang soleh. Okey, terima kasih. Tolong. Okey, yang satu ada yang kata okey dia akan bahagia daripada anak yang soleh. Okey, lagi boleh tuliskan, saya tengah baca. Oh, kesihatan. Okey, kesihatan yang baik. Kesihatan baik, ya, bahagia, betul. Lagi-lagi? Ada mak ayah depan mata. Masya Allah. Ada mak ayah depan mata. Betul-betul. Saya setuju. Mak ayah depan mata. Alah, sedihlah pula. Okey, lagi-lagi? Punca bahagia. Okey, dapat redha Allah. Okey, betul. Okey, cuma saya bukan tak nak tulis redha Allah ni. Itu memang kita semua maklum. Maksud saya ialah yang dalam dunia sekarang, bentuk material. Rumah yang kemas dan terurus. Ya, rumah yang baik. Ya, rumah yang rumah yang baik. Baik, ya Allah, rumah yang baik. Dikata kemas, terurus. Okey, subhanallah. Lagi. Berkongsi link medan ilmu. Okey, tu dia bahagia. Okey, dapat suami baik, bertanggungjawab, bahagia. Suami baik, kan, bertanggungjawab. Okey, bahagialah, subhanallah. Okey, lagi. Bahagia dengan syukur. Betul, bahagia dengan syukur. Bahagia bila dengar ceramah Ustazah, cia. Okey, saya terima. Ini jiran yang baik. Okey, dapat jiran yang baik. Contoh, jiran baik. Okey, lagi bila anak suami sihat. Okey, bahagia dan dapat mengenal anak-anak yang mendengar kata. Okey, ada sifukulim sebut, sifukulim ni. Oh, tidak sedih kerana makhluk, tidak takut sama Allah, jiwa tenang, dapat redha Allah, bersedekah, beri manfaat, senyum. Masya Allah. Redha dan setiap ujian. Ui, hebatlah anda ni, memang hebat sangat. Okey, tengok yang IG pula. Tengok pandangan-pandangan di IG. 2 phone tak ada ke? Kita kan ada banyak phone. Phone kamu pun boleh. Masa buka yang IG. Nak tengok komen-komen orang di IG, sahabat-sahabat di IG. Okey, sahabat-sahabat di IG pula sebut punca. Mana dik? Tak ada komen, tak ada. Okey, bahagia tu dipermudahkan anak mengajak untuk solat jemaah. Oh, bahagia ni dapat solat jemaah. Okey. Rumah yang baik. Sikap bertolak ansur, hati yang tenang, suami soleh. Okey, kenderaan yang baik. Bijak. Kenderaan yang baik. Berkongsi link medan ilmu. Okey, tu dia bahagia. Kenderaan yang baik. Okey, boleh tutup. Sebenarnya jangan ada suara ya. Okey, kenderaan yang baik. Lepas tu saya tulis mungkin ada orang bukan rumah yang baik. Ya, semua orang nak rumah. Nak rumah yang baik, lepas tu rumah yang selesa. Betul kan? Yalah, kalau boleh, kalau Ustazah saya tanyalah Syira. Ada orang nak bagi rumah kat Syira ni. Syira, dia kata saya nak bagi percuma ni Syira. Syira nak rumah banglo 1 tingkat ke banglo 2 tingkat
Lepas tu satu lagi banglo 3 tingkat. 3 tingkat ni ada kolam sekali, ada surau besar, ada taman mainan khas. Okey. Okey, Syira. Ini bukan kata ni, Syira diberi pilihan. Nak rumah yang mana? Banglo 1 tingkat ke 2 tingkat, 3 tingkat sekali dengan kolam. Kolam pula tingkat 2. Kolam peribadi. Tak perlu kongsi dengan orang luar, memang orang luar tak nampak, memang untuk family betul-betul. Lepas tu tingkat 2 pula tu dalam rumah. Masya-Allah. Ini contoh tuan-puan sekalian, nak sebutnya kalaulah kita diberi pilihan, memang kita nak yang terbaik lah. Nak yang terbaik. Dan itu bukanlah salah. Tapi kita tak adalah pilihan ni. Okey, apa yang saya cuba sampaikan ialah, okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya-Allah. Tulisan Ustazah ni boleh baca tak? Boleh ya? Boleh. Okey, kita nak mungkin kenderaan yang baik, rumah yang baik, rumah yang selesa dah ada. Lepas tu nak suami, kita raihkanlah isteri. Kan sebab ada lelaki juga isteri yang solehah. Isteri solehah. Lepas tu mungkin sahabat yang baik, sahabat yang baik. Lepas tu lagi mungkin tak berhutang. Ya, bebas hutang. Itu betul-betul. Bahagia hidup kalau bebas hutang. Saya pun banyak hutang tuan-puan sekalian. Bebas hutang. Bahagia ni bebas hutang. Lepas tu ada orang cakap, saya akan bahagia Ustazah bila saya ada simpanan banyak. Okey, kita nak ada simpanan berapa banyak tu? 1 juta. Oh, kalau saya ada simpanan 1 juta. Simpanan yang banyak. Ustazah ni malah tulis ke apa ni? Simpanan banyak 1 juta. Contoh. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, perhatikan apa yang saya ingin sampaikan. Kita kan, perasan tak, kita letakkan bahagia ni pada sesuatu yang indah. Dan ini pun tak salah. Ini tak salah tuan-puan sekalian. Bukan kata, aduh kau nak semua elok-elok, ya kan? Dan itu fitrah. Kalau kita ni tak ada keinginan macam ni, maksudnya kita mungkin bukan di kalangan manusia lah, mungkin di kalangan malaikat kot. Tapi kalau fitrah manusia, memang manusia nak anak yang baik kalau dia ada anak. Takkanlah dia kata, Ustazah, kalau asalkan ada anak, tak elok, anak tak baik pun tak apa. Tak, mesti nak anak yang baik. Lepas tu semua nak kesihatan yang baik. Semua orang nak ada mak ayah depan mata. Mak ayah yang baik dan berada di depan mata. Kita nak rumah yang baik, selesa, kemas, terurus, kan? Kalau rumah tu package dengan maid, lagilah kita suka. Semua nak simpanan yang banyak, lepas tu bebas hutang. Kita nak isteri yang baik, kita nak suami yang baik, kita nak kedai yang baik, kita nak boleh solat jemaah di masjid contohnya, kita nak jiran yang baik. Masya-Allah. Kita minta dengan Allah semua ni pun tak ada masalah. Kita mengharap dan ada impian dapat semua ni pun tak ada masalah. Subhanallah, teruskan. Doa, minta, membayangkan dan sebagainya. Namun, subhanallah, sekiranya kita statik, meletakkan definisi bahagia bila kita dapat semua ni, kita telah menyempitkan definisi bahagia itu dunia sahaja. Dunia sahaja. Okey. Dan contoh, kita tengok. Ada orang, dia memang letakkan bahagia dia bila dapat anak yang soleh. Dia kata, Alhamdulillah, kalau Allah uji yang lain pun, tak dapat jiran yang baik pun tak apa. Mak ayah tak ada depan mata pun tak apa. Simpanan tak banyak pun tak apa. Walaupun masih berhutang hidup susah tak apa. Yang penting dia dapat anak yang baik. Masya Allah. Dalam banyak-banyak ni, tuan-puan sekalian, kalau kita nak kata keutamaan, mana yang paling utama banyak-banyak ni? Ada orang, kan, dia dapat rumah yang baik, rumah besar rumah ni, dia masalah dengan suami pun dia tak kisah. Kan, dia dapat jiran, tak bertegur siapa jiran pun dia tak kisah. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada satu perkataan yang berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Siapa yang letakkan syarat-syarat begini, kan, subhanallah, dia mungkin akan bahagia, tapi dia akan bahagia dunia. Salah ke Ustazah nak bahagia dunia? Tak salah. Bahagia dunia tak ada masalah. Itu permintaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami di dunia ini kehidupan yang baik. Maksudnya bahagia. Kehidupan yang cukup. Kehidupan yang sempurna. Kita boleh minta bahagia dunia. Tapi yang terbaik, kita bahagia dua-dua. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Jadi, macam mana kita nak boleh bahagia dunia dan akhirat sekaligus? Jawapannya adalah pada perkataan
Perkataan, nak tulis mana? Sinilah. Perkataan redha. Perkataan redha. Nanti kita jelaskan definisi redha. Siapa yang hidupnya redha, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang hidupnya redha, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Apa maksud Ustazah? Saya jelaskan lagi. Ada orang yang meletakkan anak yang soleh, dia akan jadi bahagia. Tapi bila dia diuji, anaknya tak soleh. Ramai-ramai ada seorang yang menguji sabar dia, anak dia tak soleh. Dia tetap akan bahagia. Sebab apa? Dia pergi kepada, ya Allah, aku redha engkau uji aku dengan anak. Faham ya? Jadi walaupun memang dia akan bahagia kalau dapat anak yang soleh. Bahkan nak dapat anak yang soleh, nak dapat anak pun tak dapat. Dah kahwin 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tak dapat anak. Adakah dia jadi hidup dia dalam keadaan tak bahagia? Dia boleh bahagia, dia pergi kepada redha. Ada orang, ya, dia akan bahagia bila dapat, dia dalam keadaan sihat sekarang ni, boleh buat kerja, boleh masak ni. Dia tu kalau aku sakit macam mana, kalau kena COVID macam mana lah. Tetapi, bila ditakdirkan Allah sakit, dia tak hilang bahagia dengan syarat dia redha. Dia tetap boleh bahagia. Subhanallah. Masa sihat dia bahagia. Dan saat dia sakit pun dia tetap bahagia. Sebab apa? Ya Allah, aku redha engkau uji aku dengan sakit. Ya Allah, sebagaimana dalam Al-Quran kan. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Cuba cari. Kan? Itu adalah doa Nabi. Itu adalah doa Nabi mana? Ya Allah, sesungguhnya apabila aku sakit, engkaulah yang menyembuhkanku. Cari sekarang, dek. Okey. Jadi, bila kita sakit, tak dapat kesihatan, tak ada, tiba diuji, tetap kita bahagia. Kita boleh tetap bahagia. Sebab apa? Pergi kepada redha. Nanti saya akan ceritakan apa kelebihan orang yang dapat redha Allah. Nak dapat redha Allah, syarat kena redha dulu dengan Allah. Apa maksud redha dengan Allah? Ada 3. Pertama, redha dengan segala yang Allah perintahkan. Maksudnya kita taat, kita tak bangkang. Allah perintahkan ni wajib buat tanpa ada apa-apa alasan. Yang kedua, redha dengan larangan Allah. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Ya Allah, aku hamba-Mu, aku redha kepadamu. Engkaulah yang menciptakanku dan seisi alam. Engkau menciptakan dunia. Engkaulah yang berhak yang membuat apapun peraturan terhadap seluruh dunia dan peraturan ke atasku. Jadi, kita tak berlawan dengan Allah. Kita tetap apa? Kita tetaplah redha dengan Allah. Yang ketiga, bentuk redha kepada Allah adalah, iaitu subhanallah. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata Nabi Ibrahim, subhanallah. Nabi Ibrahim berdoa surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Tuan-puan sekalian, wa iza maritu fahuwa yashfin. Samalah yang saya baca tadi. Cuma saya tak ingat surah mana dan Nabi mana, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa ni, tuan-puan yang mati Allah sekalian, boleh cari surah Asy-Syu'ara ayat 80. Contoh kadang-kadang saya pening kepala. Ini bukan sakit serius yang perlu rawatan doktor. Sakit kepala sikit-sikit kan. Saya pegang kepala, lepas tu saya ulang. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Sesungguhnya ya Allah, dan apabila aku sakit, dialah yang maha menyembuhkan. Cuba dulu, kadang ada sakit di bahagian mana-mana. Terus dalam hati tu minta betul-betul. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu, maksudnya dan apabila aku sakit, fahuwa yashfin, maka dialah, iaitu Allah yang maha menyembuhkan. Jadi, sebelum ikhtiar untuk makan ubat, ikhtiar lain. Doa dulu yang first. Doa dulu. Dan dalam banyak situasi keadaan, kalau sebelum tu saya contoh migrain, pening kepala sakit, saya terus makan ubat, memang hilang juga, subhanallah. Tapi indahnya bila kita yang pertama tawakal dan minta dulu dengan Allah. Dan kita terus pergi kepada akidah kita, yang beri sakit ni adalah Allah. Sebab itu sebut wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fa huwa yashfi, dan dialah yang menyembuhkan. Masya-Allah. Jadi, soalnya Allah melihat kita, ya Allah, hamba-Ku ni dia sedar. Yang menyembuhkan dia adalah Allah. Walaupun asbab ubat itu adalah ikhtiar saja. Tapi ada orang makan ubat tak hilang juga sakit. Buat rawatan tak hilang juga sakit. Subhanallah. Ada orang tak buat
apa-apa, dia doa-doa, hilang sakit. Jadi, yang terbaik, yang pertama, kita doa dengan Allah, kemudian ikhtiar. Sebab dua tu kena seiring. Doa dengan ikhtiar kena seiring. Jadi, ada orang dia cuba juga dengan doa, ya Allah, dia pegang tempat sakit. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, ya Allah, Engkau lah yang maha menyembuhkan. Maka, Masya Allah, itu saya sebut tadi tu pasal sakit ni. Ada orang, dia punya bahagia, ada mak ayah depan mata. Jadi, tuan-puan sekalian, bila kita tak dapat mak ayah depan mata, ayah saya dah meninggal 3 tahun yang lepas. Mak saya ada di kampung Kuala Terengganu, Batu 6. Sekarang kita diuji COVID-19. Dah lama tak jumpa mak ayah kan? Dah lama tak boleh balik kampung. Jadi, adakah kita akan hidup menderita? Adakah sebab itu kita jadi hidup kita menderita dan menyedihkan? Tak. Kita pergi kepada redha. Lalu redha. Ya Allah, aku redha dengan ujianmu ini, ya Allah. Aku redha dengan ketetapan ulil amri SOP ni, larangan ni, ya Allah. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Tunggu sikit lagi, saya akan padam semua ni. Saya akan tulis kelebihan redha. Apa kelebihan bila kita dapat redha Allah? Tapi sebelum dapat redha Allah, syarat kita redha dengan Allah terlebih dahulu. Subhanallah. Ada orang nak rumah yang baik. Ada orang dapat rumah yang baik, terurus, selesa. Tapi setengah kita tak dapat. Walaupun doa minta dengan Allah, tak dapat. Dia tetap duduk rumah yang kecil. Dia tetaplah rumah teres. Saya pun duduk rumah sederhana, tuan-puan sekalian. Rumah teres, duduk tengah-tengah kan. Kadang-kadang tengok rumah orang di kawasan, teringin. Kadang-kadang anak tu nak main, orang tengok orang menanam, teringin. Subhanallah. Kalaulah tak redha dengan apa rezeki yang ada sekarang, rumah yang elok pun jadi menderita. Sebab apa? Duk tengok, bang, tengok ni rumah kita ni kecil lah ni. Tengok dapur rumah orang kan. Kalau tengok dalam grup apa ni? Grup deko-deko, grup banyak sangat grup deko rumah kan. Saya pun suka juga layan tengok. Wah, bestnya tengok rumah orang ni. Wah, belek. Kadang suami kata tak habis-habis duk belek rumah orang. Saya kata tak, bukan jealous, bukan cemburu apa, seronok tengok rezeki orang. Subhanallah. Jadi, kita bukan kita komplain, bang, tengoklah rumah kita jauh sangat beza. Bang, tengok dapur orang ni, oi lawanya kabinet. Tengok dapur kita. Saya pun ada juga, kita panggil island tu kan. Tapi saya sukalah ada island bila masak. Tapi saya buat island yang jimat kos. Saya beli apa nama? Almari yang rendah kan. Beli almari rendah, lepas tu saya buat island. Jadi island. Walaupun bukan island macam orang lain lawa tu kan. Kan lawa dengan kabinet, dengan island yang lawa. Tapi saya kata, betul lah kalau ada island belakang ni, saya senang. Sini potong-potong, lepas tu saya masak sini. So, saya beli je almari, saya jadikan itu island. Lepas tu belakang almari kan macam buruk kan. Almari bahagian belakang, saya tampal lah wallpaper jadi lawa. Saya kata, saya pun boleh buat island dengan kos yang sangat murah. Beli almari 200-300. Maksudnya, nak sebut, walaupun kita, kalau diberi pilihan, Ustazah nak tak dapur cantik macam tu? Memang nak lah. Tapi kalau tak dapat, redha. Lepas tu kita tetap akan bahagia. Bukan membuatkan kita menderita pun tak dapat. Sebab apa? Redha ni, bila kita tak dapat apa yang kita impikan, redha lah yang akan menyempurnakan nikmat. Redha lah yang membuatkan kita tetap bahagia walaupun kita tak dapat apa yang kita nak. Subhanallah. Okey, semua orang nak rumah yang baik ni. Tapi dah rezeki kita setakat itu redha, tetap bahagia. Tapi ada orang rumah dah kan main lawa, tuan-puan sekalian. Dapur semua kan main lawa. Tapi dia sebab tak ada redha, dia masih cemburu dengan rezeki orang lain. Maka walaupun dapur dia dah canggih, rumah dia dah besar, kereta dia dah elok. Tapi sebab apa? Allah tarik perasaan syukur. Allah tarik perasaan qanaah, cukup apa yang ada. Dia tak habis-habis lah. Kan? Duduk membesar-besar, duduk tambah-tambah koleksi ni. Dia dah ada 10 biji kereta, 5 biji kereta tapi masih tak puas. Itu satu nikmat yang Allah tarik qanaah. Subhanallah. Okey, ada orang memang kalau ada simpanan banyak, dia akan bahagia. Tapi simpanan kita cukup je, tuan-puan sekalian. Kan? Cukup bulan habis. Lepas tu korang nak nyimpan. Bolehlah 200. Orang nak ramai, tahulah macam mana. Tuan-puan sekalian, tak ada simpanan. Adalah sikit kan. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, redha. Bahagia. Semua orang nak suami yang baik. Semua orang nak suami baik, bertanggungjawab. Kalau tanya, puan nak suami macam mana? Saya tak adalah. Kalau kita tanya orang, nak suami macam mana? Dek, kamu nak suami macam mana? Saya sebenarnya tak kisah suami saya macam mana pun. Saya tak kisah. Yang penting, bila sebut yang penting tu banyak pula senarai.
Ustazah, saya tak kisah. Kenapa, Dek? Dah ada WhatsApp. Okay, ada orang kata, Ustazah, saya tak kisah Ustazah suami macam mana. Yang penting dia orang soleh. Dia jaga solat Ustazah. Dia orang yang bertanggungjawab. Dia penyayang. Oh, banyak pula senarai. Ingat kata kisah tu betul tak kisah kan. Sekurang-kurangnya dia gini. Kalau pasal ni, pasal ekonomi, saya tak kisah Ustazah. Yang penting dia boleh menampung belanja. Kalau tak boleh menampung, macam mana nak kahwin kau tak? Okey, subhanallah tuan-puan sekalian. Betul. Saya akui semua tu betul. Cuma saya nak sebut, ada orang memang nak. Tapi dia diuji Allah dapat suami tak bertanggungjawab. Ada orang letak juga suami tu biar good looking lah Ustazah. Sedap mata memandang. Tak apa. Tapi sedap mata memandang. Sebab saya ni mempentingkan penampilan. Saya tak nak lah. Okey, ada orang impian dia dapat. Okey, kalau tak dapat impian suami yang macam mana, maka dia tetap boleh bahagia dengan redha. Dia nak suami romantik, tiba-tiba suami memang kayu sungguh lah. Nak panggil sayang? Memang tak lah. Kan? Tak keluar sayang tu. Nak bagi hadiah, nak buat kejutan? Memang tak. Memanglah kalau kita perempuan nak suami romantik, pandai buat kejutan kan. Tapi kalau kejutan selalu kan sakut penilaian tinggi kan. Jadi, buat kejutan buat apa? Memang kita seronok macam tu. Tapi tak dapat. Lalu, kita tetap boleh bahagia. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, suami aku ni memang kayu lah. Aku redha ya Allah suami aku ni kalau tak cakap terang memang tak faham. Kalau kita cakap, bang, rasa macam teringin lah nak makan McDonald. Teringin lah. Awak teringin tak? Boleh lah, teringin lah juga. Lepas tu lepas sejam, awak teringin kan? Ya, teringin dah. Takkan tak faham, pergilah beli. Macam tu kan. Ada suami kena direct, bang, pergi beli McDonald. Marahlah pula saya sebut McDonald. Sebutlah benda-benda lain. Contohlah, bang, saya kan, jam saya ni kan, daripada darjah 1 ni saya pakai jam saya ni. Daripada darjah 1, abang tahu tak? Lamalah jam ni bertahan. Dah hampir 30 tahun. 30 tahun pelik, 20 tahun. Jam saya ni dah hampir 20 tahun, bang. Abang tahu tak? Suami pun belek. Hebatlah jam ni, pandai awak jaga. Lama dah saya pakai jam ni, bang. Patut dah dapat yang baru. Suami tak reti bahasa. Tak faham. Kena cakap direct kadang tu, bang, saya nak jam baru, jam ni 20 tahun. Suami duk belek, kagumnya jam ni. Ya, kadang-kadang kita tak dapat suami seperti yang kita impikan. Tapi redha. Redha je lah, memang kena straightforward. Okey. Jadi, kadang kita nak dapat sahabat yang baik tapi tak dapat. Kita anggap orang yang baik tu tiba-tiba tikam belakang. Redha. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, engkau uji aku dengan sahabat. Boleh bahagia, tuan-puan sekalian. Nak jiran baik, tiba-tiba jiran, ya Allah, buat musuh. Burukkan kita dengan jiran-jiran lain. Adakah kita nak hidup menderita sampai akhir hayat? Takkan nak pindah rumah baru beli. Jadi, redha. Nanti Allah akan pulihkan, Allah akan tunjukkan kebenaran. Ya, sekarang kita kahwin nak solat jemaah di masjid, sekian-sekian, tapi tak dapat. Lalu kita redha. Kita dapat pahala, redha. Kemudian nak kenderaan yang baik. Kalau saya tanya tuan-puan sekalian, pilihan. Mana yang nak? Kanch ke mes? Jujurlah. Kanch ke mes? Kancil ni kancil. Bukan saya nak rendahkan kancil. Tuan-puan jangan salah. Kan? Kancil ke mes? Ni orang nak bagi hadiah ni. Saya rasa 100%. Dah orang nak bagi hadiah, Ustazah ambil lah mes. Takkan, tak apalah, mes tu bagi orang lah. Saya ambil kancil je. Tak ada. Tuan ni kata saya nak bagi ni, dua-dua ni. Kamu dulu pilih yang mana. Kita mesti nak ni. Maksud saya, kita memang logik je kita ada nak kenderaan yang baik. Bukan kata kerja dunia. Fitrah lah kita nak lebih baik. Tapi kalau sampai hari ni pun kita dengan Myvi, Kanch, dengan Kelisa. Contohlah kan. Walaupun dengan masih lagi tu, tapi sebab redha, kita tetap bahagia. Masya Allah. Sama juga dapat isteri yang baik. Kalau boleh nak isteri tu kan, kita bayangkan orang lelaki lah. Bayangkan isteri tu lemah lembut. Ya bang. Ada apa-apa lagi bang? Masya Allah. Bang, gini-gini. Suami orang lelaki kan. Bayangkan macam tu lah kan. Bolehlah mungkin 2-3 hari lepas tu. Tuan-puan sekalian. Kadang-kadang kelembutan isteri ni hilang kerana kekerasan suami. Dan orang perempuan yang Allah ciptakan memang lemah lembut. Azalinya lemah lembut. Tapi apabila suaranya tak didengar, dia bertepik. Bila emosi dia tidak dipenuhi, lalu dia pun jadilah raksasa ke, tromen ke kan. Subhanallah, dia bertukar daripada fitrah dia. Masya Allah. Tapi sebab itu seorang suami yang bijak, dia memberikan keperluan emosi yang diperlukan oleh isteri. Keperluan emosi isteri bukan lebih sangat. Kadang menghargai, kadang ucapkan terima kasih, kadang ucap sayang. Sesimpel itu, tapi energi isteri dapat ni pelik tahu tak. Ni kalau suami saya lah mesej.
Contoh, ni bukan betul-betul contoh ya. Jangan cakap, romantiknya suami ustazah. Tak, saya bagi contoh. Kan? Tak semestinya begitu. Sayang, jangan lupa makan tau. Kalau sayang sakit, abang lagi sakit. Contohlah. Ataupun bagi mesej, sayang, cuba tengok di langit sekarang. Ada berjuta bintang. Tetapi hanya dirimu bintang di hatiku. Contohlah kan. Ayat-ayat tu boleh cari je dalam internet. Okey, subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kadang-kadang orang lelaki, dia ambil berat sikit je. Sayang, awak jaga diri tahu kat rumah tu. Kalau penat, rehat. Isteri dapat mesej macam ni, suami tempat kerja, isteri dapat mesej kat rumah dengan kakak-kabuk dengan anak-anak. Yang kalau awak penat, rehat. Rumah sepah tak apa. Kan yang penting, awak tak payahlah nak, maksudnya nak memaksa diri. It's okay. Saya balik nanti, it's okay je rumah. Ya Allah, isteri macam ni tahu tak? Tiba-tiba je jadi kuat semangat. Rumah tu memang akan bersih. Dia akan terbalik. Tiba-tiba macam dapat, apa kita sebut, dapat, bukan renjatan loteri. Yelah, semangat macam bateri lah. Padahalnya suami bukan, ayat tu, perempuan ni, emosi tu, dia lebih daripada akal. Orang lelaki akal daripada emosi. Mungkin orang lelaki kalau tak ada bijak bab ilmu emosi ni, dia akan, okey saya nak balik 4.30, ready ya semua. Aduh, amboi sedapnya dia. Tak tahu kat rumah dengan anak ni macam mana ni semua kan. Tapi yang, abang nak balik kejap laginya. Tak apa yang ada lah. Contoh kan, apa yang ada lah. Tak apa, rumah sepah pun tak apa, faham. Yang kelang kabut dengan anak-anak. Yang ni, dia akan masak special. Yang ni, balik rumah kakak mak anak. Okey, bang, gini-gini. Masya Allah. Suami puji pula bersihnya rumah. Ini rumah paling bersih dalam dunia ni. Contohlah. Subhanallah. Teknik-teknik macam tu, tuan-puan sekalian. Ya, kadang-kadang orang lelaki kata, ustazah, saya tak erti. Belajarlah. Kalau encik meminta sesuatu daripada isteri untuk jadi begini-begini, encik sendiri pun perlu jadi sebagaimana yang isteri harapkan. Sebelum kita memang mengharapkan pasangan kita seperti mana yang kita impikan, begini, kita dulu berusaha untuk jadi sebagaimana yang pasangan kita harapkan. Siapa yang banyak memberi, dia akan menerima. Tapi siapa yang banyak menuntut, dia akan dahaga. Siapa yang banyak menuntut? Awak sebagai isteri, awak kena buat macam ni tau. Awak sepatutnya ni, awak tak menuntut, banyak menuntut. Isteri pula menuntut, abang, awak sepatutnya suami macam ni tau. Awak sebagai ketua keluarga, awak sepatutnya, ada 10 senarai. Menuntutlah, kita akan makin dahaga. Tapi siapa yang banyak memberi, dia akan banyak menerima. Ini bukan kita kata, ustazah itu teori apa? Subhanallah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat ke atasmu. Dan setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. InsyaAllah, kalau kita ikhlas betul, walaupun kita buat dah 10 hari ni kan, memberi ni kan. Tapi suami tetap macam sama, tak ada perubahan. Ustazah kata akan menerima. Dah 10 hari dah aku ni memberi ni, belum menerima. Sebab apa? Bila kita ikhlas nak memberi, kita akan diuji. Sejauh mana kita ikhlas memberi itu kerana Allah. Mungkin bukan 10 hari dapat hasil dia. Mungkin lepas sebulan. Kan? Mungkin lepas 2 bulan. Tapi yang penting kita kena lepasi saat keikhlasan kita tu akan diuji. Ini baru 2 hari je memberi. Malah dah saya memberi, awak sama tak ada perubahan. Baru 2 hari memberi. Memberi kasih sayang, panggil suami elok-elok. Memberi tu, memberi ni, memberi perhatian. Bang, awak ada apa-apa? 2 hari je boleh bertahan. Lepas pada tu dah ni. Jangan puan-puan sekalian. Kalau betul-betul kita memberi kasih sayang, perhatian, khidmat semua kerana Allah, walaupun kita diuji dengan suami tidak menghargai, kita tetap buat kerana Allah. Okey, tak apa. Cuma saya nak sebutkan, isi soleha bebas hutang. Tapi sampai sekarang tak bebas. Saya pun tak bebas lagi. Tak mampu lagi nak bebas hutang. Maka redhalah dengan hidup berhutang. Dengan apa? Berjimat cermat ke apa ke. Macam-macam lah redha. Tuan-puan sekalian, mustahil untuk satu orang dapat semua ni. Anak yang baik, kesihatan yang baik, ada mak ayah depan mata, rumah yang baik. Mustahil untuk satu orang manusia, dia dapat komplit. Ada orang dia dapatlah 5 daripada 12 ni. Ada orang dapat 3. Ada orang dapat 8. Ada orang dapat sekian-sekian. Kenapa? Apa yang kita minta dengan Allah, Allah tak bagi semua. Kalau siapa yang dah puas dengan kehidupan dunia, kita bimbang kalau Allah beri kita puas dengan dunia, kita tidak mencari akhirat. Subhanallah. Allah tak akan bagi kita puas dunia, tuan-puan sekalian.
Ya, kita nak kalau boleh perfect. Cantik, menawan, sehat, bijak, suami yang baik. Ya, tapi Allah tak akan bagi. Sebab apa? Kalau Allah bagi, kita akan puas dengan ni, kita tak akan cari akhirat. Tetapi rupanya bila Allah uji kita dengan suami, uji dengan jiran, uji dengan kenderaan, uji dengan ni, akhirnya kita redha, maka Allah simpan apa yang kita tak dapat ni. Tak dapat kesihatan yang baik. Kenapa Ustazah saya diuji juga kanser, sedangkan saya seorang yang sangat jaga pemakanan. Saya kuat makan sayur, saya kuat makan buah, saya selalu bersenam, saya ni, tapi kenapa? Subhanallah, sebab Allah nak gantikan dengan bahagian akhirat. Allah nak bagi bahagia dunia akhirat. Dan mungkin kalau puan, sebab saya ada jumpa contoh, ada pesakit kanser otak kan. Lepas tu rambut dah gugur. Saya kata, Ustazah, peringkat awal saya sedih, saya marah. Sebab saya orang jaga kesihatan, saya marah dengan Allah. Kenapa uji saya dengan kanser yang terus kena stage 4 sekian-sekian? Kenapa Ustazah gini-gini? Tetapi semakin lama, saya rasa manis sangat ujian ni. Saat rambut saya luruh Ustazah, saya sedih. Kenapa rambut yang dijaga sama ni? Tapi saya syukur akhirnya saya tutup aurat. Rupanya sebelum tu, di free hair, pakai seksi. Sekarang dengan tubuh macam ni, saya tutup semuanya Ustazah. Saya tutup rambut saya tutup hanya muka, bahkan sarung tangan pakai. Sebab apa? Dah jadi kurus kering apa semua. Tapi saya syukur Ustazah, sebelum saya mati. Bukan kain kafan yang menjadi penutup aurat saya, tetapi pakaian sekarang. Itulah subhanallah tuan-puan sekalian. Sebab itu dia akan pergi kepada bila redha. Allah tak akan beri kita semua ni. Ada sesuatu yang Allah akan tarik daripada kehidupan kita. Sebab Allah nak beri bahagian akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar.